Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat petang. Anda minum apa petang ini dan kuih apa yang anda buat hari ini, saudara? Saudara Zemi, ZMY, Zemi lah saya panggil. Saudara CSR specialist. Terima kasih. CSR tu apa maksudnya, saudara? Kira-kira dalam keadaan begini mereka masih lagi nak mengganggu kita. Saya pun tak faham. Saya tak faham kenapa mereka masih mau mengganggu internet saya. Saya tak marah, terpulanglah. Kita ada Tuhan, saudara. Saudara Ishak, saudara Idris Mahmud. Saya nak ajak anda masuk sekali, saudara Idris. Apa khabar? Masih lagi anda, saudara Idris ni rasanya berada di luar negara ni rasanya. Ataupun dah pulang. Saudara Abbas, saudara Rajan. Saudara Idris dia tinggal di Switzerland sekejap rasanya. Kalau tak silap saya lah. Apakah anda sudah pulang, saudara Idris? Saudara Abdul Hamid. Begitu juga saudara Faizal Acoy, saudara Man RBS, saudara Roslan, saudara Abdul Hamid. Salam dari Kuantan katanya. Terima kasih Madam K. Tapi suasana memang panaslah hari ini, saudara. Hari ini di luar dugaan saya panasnya, saudara. Saudara Salihuddin Salih, begitu juga saudara Syah Ibrahim. Memang panas, bukan lit-lit dah sekarang ni, saudara. Basah baju saya ni. Basah bajuku bukan dengan kerana air mata, tapi kerana dengan peluh. Saudara Edi Tahir, waalaikumsalam. Dan dia salam Edi Tahir pada semua viewer katanya. Saudara Sinar. Saudara di Kuantan macam mana, saudara Abdul Hamid? Nak tanya juga keadaan di sana. Sini panas, tak boleh tahan saya. Berpeluh-peluh. Sesaat ini, saudara, baju saya dah basah dengan peluh. Ya, saudara Marib, apa yang boleh saya buatkan kalau begitu? Ya, Puan Selamah Yusof. Katanya kalau pilah macam nak hujan. Memanglah macam nak hujan. Sini pun nampak macam nak hujan. Tapi panasnya, Puan Selamah. Ya Tuhan. Saudara Sahah, tak sepatutnya diganggu pencerahan saya. Saudara Raja Kamal Raja Bazian dari Sungai Petani. Ataupun dah balik Pulau Sungai Petani atau masih di Puncak Alam. Saudara Rozali Saleh. Begitu saudara Alias. Kalau ada, jadi sebab itu saya pesan pada anda, jangan betulkan TV anda. Ya, saudara Hafiz Hazara, kekal begitu. Cuaca di Kuantan, kata saudara Hamid, sederhana, panas, kata, panas. Yang Maya, apa khabar? Dia baru hujan, katanya, tapi rasanya panas jugalah. Saudara Mizi Aziz, apa khabar? Mizi, tak balik kampung ke Mizi? Abang ingat nak balik kampung rasanya, Raya Haji ni. Saudara Nosira, saudara Abdul Hamid, begitu juga. Saudara Abdul Ghani, Puan Julia Mobin. Jadi petang-petang ini anda makan kuih apa? Kita bercerita, kita melabur. Saudara Lim Bun Chiang, good afternoon. Saya nak bertanya anda makan kuih apa? Minum apa? Itu saja, tapi pun diganggu. Saya pun tak tahulah, saudara. Saudara. Baik, saudara. Hari ini sebenarnya, saudara, adalah hari Selasa, tanggal 20 Jun 2023. Siang-siang, saudara, Mak Aznam, saya tak membuat siaran politik, saya tidak membicarakan soal politik. Kita bercakap soal kehidupan kita sehari-harian. Saudara Raja Kamal Raja Bazian masih di setia alamku, ya. Alhamdulillah. Santunilah kasih sayang dengan cucu anda. Jadikanlah sebuah keluarga berbahagia. Saudara Mak Aznan Harum, apa khabar? Saudara Lim Bun Chan. Saudara Mr. Biki Rohana. Saudara John Kelabu, dia kata salam daripada Semeling Sungai Petani. Katanya panas. Edi Tahir, panas. Tengok live pun kena pakai ray-ban gelap. Saudara Syahid Nur, waalaikumsalam. Kalau awal dapat bantuan SDR, bolehlah buat tambah-tambah beli lauk raya. InsyaAllah. Saya beri kabarnya bahawa Yang Amat Perdana Menteri telah pun mengumumkan bahawa bantuan hari raya SDR ni akan dibayar seminggu sebelum hari raya. Dekat seminggu dah ni. Saudara Syed Nur, Saudara Abdul Ahmad Habib. Kota Kinabalu katanya hujan renyai-renyai. Tapi hujan renyai adakah sejuk atau dingin ataupun panas? Wallahualam, renyai-renyai di Kota Kinabalu. Saudara, insya-Allah saya dipahamkan tadi waktu saya buat pencerahan dan juga saya mendapat perkabaran dari Arab Saudi. Saudara, bahawa kabarnya insya-Allah 8 hari lagi kita akan merayakan Aidil Adha. Ya, saudara Faizal Acoy, selamat petang. Betul, saudara Faizal Acoy, teruk kena ganggu petang ni. Malam tadi tak tahulah, saudara. Tapi
tapi kita mendok mana dia bertemeluh. Saudara Abdul Hamid Habib, saudara Raja Kamal. Fazil, ya teruk saya Faizal Chul kena hack. Tak apa, saya tak ada masalah saudara. Dia nak buat apa pun buatlah. Sebab saya tak ada apa-apa. Kita bercerita petang-petang begini, cerita tentang memori saudara. Bukan nak bercerita tentang politik, bukan nak ngata orang. Ya saudara Hamid, memanglah kerap-kerap kena putus. Kalau saya sebut perkataan itu saudara, maka ada yang gangguan lagi. Sebab saya bersiaran melalui tiga persiaran. Terpulanglah. Tapi kalau daripada tiga-tiga tu saya nak sebut tak boleh dah. Kalau saya sebut nanti dia ganggu lagi. Jadi saudara Azlin, Abdullah, saudara Alias Muhammad, saudara Namrong, Fahmi Fadil, kenapa ada gangguan live ni? Tak tahulah saudara. Katanya 5G lah, 8G lah, 20G pun kalau gini keadaannya memang buat kita marah saudara. Semalam ribut teruk di Segamat. Saudara Kamal Arif, bagaimana kedudukan di Segamat, ribut teruk. Tapi 2 hari lepas saya dah beri kenyataan bahawa akan berlaku. Saudara Ismi, apa khabar? Mi, mungkin raya nanti rasa nak balik ke Lumut ni rasanya. Puan Rubidin, saudara Raja Kamal, Raja Bazan, siaran terganggu. Betul, saya tahu. Bukan saya tak tahu. Tetapi dah buat macam mana? Line sangkut-sangkut, handphone pun dah pasang wire sambung ke piring. Astro pun sangkut. Begitulah keadaan saya, bukan saya sendiri yang tersangkut. Qayyum, Dayang Selha, juga saudara Botak. Saya ingat kirim Botak sana biar dia mengamuk. Mi, apa khabar Mi? Saudara Ismi Rakyat di Lumut. Alhamdulillah Mi, teruskan perjuangan. Saudara Nani 48, alahai, tercampak, just baris katanya. Nani, Muhammad Khairul, Kamarudin, saudara Zafir, Yahya Ahmadiyah, Johor Bahru hujan. Alhamdulillah kalau hujan tu rezeki. Di Titi line clear. Titi di mana tu? Titi Tanjung Tualang ke? Titi. Saudara Kamal Arif, saya di Selangor. Tak tahu perkembangan Segamat. Tu hari area Selangor kena tengah memancing masa tu. Dia kata kena ribut juga ni. Saudara Ismi Rakyat, jangan berbicara soal politik siang-siang ni saudara. Takkan saudara tak tahu. Tok Man Sulhafiz ya. Kalau boleh saya minta saudara Ismi Rakyat hadir malam ini, sebab malam ini saya akan mengulas banyak cerita tentang yang saya katakan sekadar mimpi. Jam 9.30 malam kalau ada informasi masukkan supaya saya boleh mengulas ya saudara Ismi. Saya seronok juga saudara kita dengar siaran saudara Ismi Rakyat ni. Macam-macam bicaranya soal politik. Tapi saya petang siang-siang tak ada cerita politik sekarang. Siang-siang kita bercerita tentang kehidupan kita, saudara. Dan sebagaimana yang saya katakan, saudara Nani, hujan lebat di Johor Bahru, kilat sabung menyambung. Saudara Muhammad Razib, lain teruk, tambah-tambah panas lah jawabnya ya saudara Muhammad Razib. Dayang Selha, Bajuri Ladies, Sir Tom, saudara Kamal Arif, Ismi Rakyat, wah Ismi pun ada. Dia tanya, saudara Ismi, Kamal Arif tanya, tak live ke? Saya rasa mungkinlah live selepas ni kot kamaknya. Saudara bin Haji Arsyad, Waalaikumsalam. ID Tahir, Perak, Noh hujan. Tak ada pun katanya. Saudara Omar, Awi Omar, nak ajak saya live, saya tak kerti saudara. Begitu juga Hazar Catering, Yat Arifit. Semoga semua sihat walafiat. Saudara. Baik. Sebagaimana saya katakan tadi, lagi 8 hari insya-Allah saudara, kita akan merayakan Hari Raya Korban. Apakah anda sudah membuat persiapan? Tapi di kawasan berhampiran dengan masjid saya telah pun mengumumkan banyak sangat tempahan. Cuma saya merasakan kadang-kadang kalau banyak sangat tempahan untuk korban ni, dia mungkin tak mencapai matlamat kalau daging itu berlebihan. Seharusnya bila kita buat korban, masjid tu kalaulah mereka dapat mengatur. Sebab dalam macam kawasan rumah saya ni saudara, ada 5-6 surau lagi. Sepatutnya diatur tempat-tempat lain ataupun diagih-agihkan. Kerana mereka yang melakukan ibadat korban mengharapkan agar biarlah daging korban itu dapat dirasai nikmatnya. Lebih-lebih lagi di kawasan desa saudara, mungkin ramai yang ialah zaman saya dulu susah nak dapat daging. Sekarang ni tak ada masalah saudara. Saudara Hafiz, saya tahun ni tidak. Sebab saya terkorban saudara. Sikit-sikit ganggu apa hal ni, saudara? Saudara Maksu, selamat petang. Saudara Mak Rodhi. Petang-petang ni kena cucuk kodok pisang. Aduh, sedapnya, saudara. Puan Syarifah Hafifah dari Pasir Gudang. Dah gelap, mungkin nak hujan lebat lah tu. Ya, mungkin. Hafiz, saya tak buat korban. Sebab saya kan
dari Arab Saudi, bahawa hari ini adalah 1 Zulhijjah, artinya 7 hari lagi, seminggu lagi, pergerakan jemaah haji akan bergerak ke Arafah untuk memulakan wukuf di Arafah, bermula kisah haji. Saudara Kamarif, zaman bergayut kat pintu ni. Baik, saudara, apakah anda masih ingat? Ini bagi teman-teman yang biasa tinggal di Kuala Lumpur. Bas mini ini asalnya memang banyak di Kuala Lumpur sekitar tahun 80-an dan 90-an. Jangan lupa saudara, bas mini nombor 11. Bas mini begitu juga bas mini nombor 14. Bas mini nombor 41. Bas mini nombor 24. Dulu ikut nombor, saudara Kamarif. Kemudian yang seronoknya tu, dia tak muat mengangkut, dia paling tinggi saya ingat dalam 24 orang penumpang je, tapi diisinya saudara sesarat-saratnya. Macam kata Kamal Arif tadi, selalunya ini kelendan ataupun tukang tiket. Brother Jimmy, dia kata pelbagai barangan keperluan makan semakin naik di sekitar Melaka Tengah. Astaghfirullahalazim. Puan Norizan Saidi, salam. Jadi waktu itu selalunya pemungut tiket ataupun pemutih tambang tu perempuan. Jadi bila bas berhenti saja, kadang-kadang tak muat dah dulu saudara. Apakah anda ingat ataupun saya lupa, yang tukang tiket tu selalunya perempuan, dia boleh menjerit, masuk, masuk, masuk. Jadi kita orang lelaki ni bila perempuan menjerit masuk, 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 saling berpandangan, kita senyum aja lah saudara. Saudara Awi Omar, saya ingat bas mini nombor 19, Jalan Padang Tembak. Itu nak pergi ke Semarak. Itu bas nombor 19. Kalau dari Kepung tu tak silap saya bas nombor 24. Bas nombor 11, bas nombor 12 daripada Selayang. Saudara, anda bas nombor berapa? Saudara Hafiz, nombor bas dari Kota Baru ke Bunuk Susu Tendung nombor 50. Itu saya tak tahu. Tambang bukan RM2. Tak ada saya. Tambang ni 40 sen. Satu Kuala Lumpur lah. Daripada satu destinasi berjalan berpusing-pusing. Tapi selalunya dia punya stesen di Bangkok Bank. Berampiran dengan Benting. Bangkok Bank adalah dari mana-mana pun kat Bangkok Bank dia berhenti. Pada tu lah kalau sampai J ke Surah Kamal Arif, bas nombor 14. Saudara. Jangan lupa, seronok cerita peristiwa kita waktu dulu-dulu. Daripada Bangkok Bank nak pergi ke Taman Melawati. Nak pergi ke Taman Melawati tu sebab nak pergi zoo negara, saudara. Jangan lupa tu. Dan waktu itu juga memang ada pengangkutan awam seperti teksi. Tapi teksi waktu itu mahal, saudara. Sebab baru bermulanya meter. Selamat petang, saudara Nur Ali, Brother Jimmy. Tahun 89 kerap berulang alik dari Kelang ke Pudu. Lupa pula apa bahnya. Bas daripada Kelang ke Pudu tidak ada bas mini. Yang ada bas panjang. Bas Srijaya, saudara. Saudara Kelak Hashim, bas mini dari Greenwood nombor 14 dan nombor 15. Betul. Kalau siapa tinggal dekat Greenwood, nak pergi ke Kuala Lumpur, dia naik bas nombor 14 dan bas nombor 15. Dan berhentinya di Bangkok Bank. Tapi lalulah sampai ke Coket, daripada Coket, dan ke Brahman, pusing. Memang sendat. Tapi masa dulu, saudara, tak ramai lah. Zainal Abidin Ismail, Saudara Zakari Hashim, bas mini dari Greenwood 14-15. Tapi waktu itu, tak ramai dia punya warga daripada Bangladesh, daripada India. Kalau tidak, hangit lah. Sama ada daripada Pakistan pun. Tidak satu bas hangit, saudara. Diri duri. Minta live pun saya tak minta maaf. Saudara Kamal Arif, bas Tongfong dari UPM. Dulu naik ke Kuala Lumpur itu bas Tongfong. Bas Tongfong dulu, saudara, dia bawa sampai ke Seremban. Bas Tongfong ataupun green bus tu daripada Jalan Silang tu terus pergi ke Seremban. Kalau nak pergi ke Port Dickson, kena naik bas lain. Di tengah kota raya sampailah ke Kelang, ada basnya, itu bas Srijaya. Tapi kalau daripada Kepung, selain daripada bas mini nombor tak silap saya nombor 12 rasanya, dia bas mini, naiklah bas Lensing serta Selangor Omnibus. Kalau Selangor Omnibus, dia terus bawa terus pergi ke Batang Berjuntai. Bila kita sebut saja, kalender bas cakap, cepat, naik, masuk, Batang Berjuntai. Satu bas ketawa, saudara. Saudara Zakari Hashim, masalah hangit apabila hujan dan tingkap terpaksa ditutup.
Dia hangit tu kalau orang kita boleh tahan lagi saudara. Kalau naik 1-2 orang yang gelap-gelap tu, kita bukan nak menghina saudara. Kalau mereka bekerja dekat restoran ataupun bekerja kontrak, saudara, dia gelap sikit. Bila dia masuk dalam tu, dan kalau hari hujan lah saudara karya, tutup tingkap. Dan kalender lah cakap, masuk. Lagi dia masuk, lagi hangit. Sekembang-kembangnya hidung kita saudara. Saudara Zulkifli Ahmad, pengalaman saya dulu naik bas mini. Masa saya bekerja di Kuala Lumpur dulu. Ya, saudara Zulkifli Ahmad, betul. Saya dulu bas break terduduk ke atas riba awet. Seronok lah tu. Bas mini nombor 20 ke Damansara. Satu nostalgia. Ke Damansara, masa tu dia tak ada tembus jalan ke Taman Tun, saudara. Masa tu Taman Tun tu ada juga, tapi tak tembus lah macam kota Damansara. Tak ada, sebab masa tu kota raya Damansara tak ada. Yang ada ingat saya sampai Taman Tun lah. Sebab Robert Osman, apa khabar? Tak silap saya, Taman Tun dia warga Kayangan. Jadi bas mini orang tak naik masing-masing ada kereta. Saudara Azlin Abdullah dia kata ada yang terbuang air besar dalam bas. Saya tak tahu. Yang tu saya ada pengalaman. Tapi yang hangitnya bila dia naik. Eddie Tahir, biah mana pernah naik bas mini, dia kata. Amboi. Eddie Tahir ni asyik-asyik biah saja. Awi Omar, katanya saya mula jejak kaki Kuala Lumpur tahun 86. Ikutkan tempoh tu bas mini saja senang nak bergerak. Betul saudara. Tapi kalau pergi Batam Berjuntai, jenuh dengan acik-acik menyembang, riuh satu bas. Sebab di Batam Berjuntai tu ada estate. Saudara. Abdul Hamid 59, saya naik bas Pohab dari Pudu Raya. Bukan Pohab saudara. Tak silap saya bukan Poh. Dia tak ada POH Poh. Tak. Dari Pudu Raya ke Kajang. Masa bertugas di Kajang dalam tahun 1986. Saya juga naik bas itu nak pergi ke Jalan Silang di Usah Melayu. Dia bukan bas Pohab. Tong Fong, saudara. Jangan lupa. Saudara Hamid, bukan Pohab. Bas Tong Fong. Saudara apa? Yaya Media nak minta live sama, tak tahu saya. Saudara Lee Jiwa, bas mini 14. Dating dengan anak toke bas. Nostalgia tu saudara, saya tak ada lah. Puan Robert Osman adalah pergi sekolah naik bas mini Gombak ke Kuala Lumpur. Tu nombor bas nombor 14 lah dekat saya kalau ke Gombak Kuala Lumpur, ataupun dia satu di Taman Seri Gombak ataupun daripada Gombak biasa. Gombak tu penghujungnya dekat dengan perkampungan orang-orang asli. Tapi tak sampai ke situ lah saudara. Itu dia punya last end dia tu di Gombak. Tapi kalau Gombak laluannya tak silap saya daripada Gombak dia pergi ke Coket. Daripada Coket dia pergi ke Gombak, rasanya lane dia tu pergi ke area Petaling Jaya. Saudara. Dan tambang waktu itu 40 sen saya. Seronok. Bas mini 14 dia tengah dari ni. Dan bila kita naik bas mini tambang 40 sen, pergi balik baru 80 sen. Tapi sekarang lain lah saudara. Sekarang ni dah banyak lah kendaraan awam. Bas mini pun hilang. Dah tak ada. Ada 2 orang pengusaha bas mini. Sahabat saya, satu Datuk Mokhtar Samad. Dia bekas mantan Ketua UMNO di Bandar Tun Razak. Itu sahabat saya dulu saudara. Itu Datuk Mokhtar Samad. Dan juga dia orang Indonesia saudara, tapi sekarang dia duduk menetap di Amerika. Tak tahu masih ada ke lagi, tak tahu. Haji Raun. Haji Raun dia banyak dia punya bas mini. Bas nombor 15 melalui Sentul. Kalau melalui Sentul daripada Sentul Pasar, daripada mungkin kalau melalui Sentul tu rasanya pergi ke area Setapak. Tak silap saya lah. Dekat dengan tempat Kilang Getah tu saudara. Sebenarnya bas mini ini efisien di Kuala Lumpur. Selalu Kak Marif setuju. Bas mini nombor 25 Kampung Pandan. Melalui merantau Kuala Lumpur tahun 80-an. Emi Andak. Jadi bas mini daripada satu tempat ke satu tempat 40 sen sepatutnya. Cuma bila intrakota. Bila hadirnya perubahan. Itu era pembaharuan wujudnya intrakota. Lepas intrakota mulalah ada pula train ataupun mini sky train, kemudian adanya LRT, adanya MRT. Itulah perubahan. Saudara, agak banyak pengalaman kita dalam bas mini ni saudara. Saya dua-dua bas ada naik, tapi dulu tak ada lah bas yang pakai pas. Dia tak ada pas sebab dia ada 3-4 pengusaha. Bas mini warna hijau, warna putih, tapi seronok saudara. Saudara Sri Temasek, salam, terima kasih, semoga diberkati Allah. Kami bercerita di Temasek atau di Singapura saudara.
Saya tak tahu tak ada bas mini. Setahu saya ada bas panjang dan masa tu Singapura dah mula pada kereta api kelilingnya, saudara. Saudara Adi Tahir dia kata jenuh lah gayut kat pintu macam Spiderman. Itu kalau terlewat. Isyam Harmoni dia kata bas mini 33 Sungai Way. Sungai Way ada kilang. Dulu banyak kilang, saudara, di Sungai Way. Sekarang dia dah kurang mungkin lah. Tak ada ramai. Dan bas panjang. Tapi bas mini juga penuh. Selalunya kalau kita naik bas mini ni, waktu pagi memang sendat. Tapi tengah hari kurang sikit. Saudara, saya pergi ke Pejabat Usaha Melayu, tak ada bas mini di situ, cuma naik bas Tongfong. Bas Fuhab ada ke tak ada? Saya ingat lupa. Saya warna hijau kot gambarnya. Saudara Abdul Hamid, Intra-Kota adalah Pekan Rider. Ya, Saudara Hamid. Dan waktu bila adanya Intra-Kota, maka masa tu Allahyarham Tan Sri alias Omar, dia mewujudkan satu lane khas di Kota Raya Kuala Lumpur. Kawasan itu kawasan bas saja, ataupun teksi. Kenderaan awam saya boleh lalu situ. Kenderaan biasa tak boleh. Kalau lalu dekat melasuk lane itu, kereta biasa kena saman. Dan seingat saya waktu itu juga Allahyarham Tan Sri alias Omar cuba untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, kemasukan kereta-kereta masuk ke Kota Raya Kuala Lumpur. Waktu itu, saudara, kalau kereta itu cuma bawa satu penumpang saja, maka dia dikenakan sama ada kompaun ataupun kena bayar tol. Kalau mesti satu kereta tu 3 orang penumpang. Ini tujuannya untuk mengelakkan kesesakan. Tapi akhirnya isu tersebut dibangkitkan sampai ke Parlimen dan dimansuhkan. Saudara Azlan Yusof dia kata bas panjang Srijaya. Itu betul, di situlah Saudara Yusof Aslam, saudara Dok Kilau bekerja sebagai tukang tiketnya. Itu bas Srijaya, Saudara Razak. Ya, Saudara Abdul Hamid, Intra-Kota Pekan Rider. Puan Syarifah Hafifah, Saudara Abidin. Teksi ada, tapi teksi dulu taksi yang tak bermula dulu tak bermeter. Tapi bila ada saja bas mini serta juga bas Intra-Kota, maka bermulalah teksi bermeter. Teksi bermeter, saudara, memang menjerut perasaan lah. Naik saja, pump dia pusingnya RM1.30. Tapi tak silap saya, mula-mula dulu, kalau kita masuk je ke teksi tu, saudara, dia punya meter tu dah 30 sen dah dulu. Tapi sekarang RM1.50 ataupun RM2.30. Dulu, kita naik saja baru 30 sen. Dan kita berjalan 1 kilometer, baru dia naik 10 sen. Jalan lagi 1 kilometer, 10 sen. Jadi, kalau dia cokit nak pergi ke Masjid Negara misalnya, baru dalam 50 sen, 60 sen dulu, saudara. Saudara Zakar Hashim, bas Tongfong dari Pudu Raya ke UPM melalui Jalan Sungai Besi, benar. Saudara Razak Muhammad Noor, bas Ling Sing, bukan Aing, Ling Sing. Itu melalui Jalan Kepung. Nak pergi Kepung Baru, itu Ling Sing. Dan juga ke Taman Melawati pun ada bas Ling Sing, dia ada dua cabang tu. Alangkah seronok Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur dulu, kebanyakan jalannya itu 2 lane, macam dicokit, saudara. Pergi dan dia ada 2 lane, bukan sekarang 1 lane saja. Saudara Nuris Naruzwan, selamat petang, hadir daripada Kuantan, saudara. Video saudara Azli. Dulu Muhammad Jojo itu kereta Opel. Siapa punya Intra-Kota? Bukan kereta Opel. Itu pemilik Intra-Kota Allahyarham Datuk Yahya Ahmad. Beliau adalah asalnya penjual ataupun pengurus jual kereta ini Jaguar, bukan Opel, saudara. Saudara Mak Jojo, teksi masa tu murah juga, bukan macam sekarang. Dan teksi ni selalunya bawa teksi ni orang tua-tua, orang kita ataupun warga India. Tak banyak lah ini pemandu teksi dulu keturunan Cina. Sekarang ni dah ramai dah, saudara. Dan hari ini saya nampak menjadi cabaran kepada pemandu teksi adalah Grab. Walaupun Grab dia memang mahal, tetapi nampak gayanya orang lebih mudah naik Grab. Kerana kalau menaiki Grab itu, saudara, maka kita punya perjalanan itu direkod. Jadi penjenayah susahlah nak melakukan tindakan jenayah pada kita. Naruddin Yahya, beca pun okey juga. Beca cuma ada di Melaka, begitu juga di Pulau Pinang. Tempat lain tak ada. Ke Kem Sungai Besi, bas Tongfong nombor 109. Wah, Saudara Zulkifli Ahmad dia ingat tu. Kem Sungai Besi. Dia berakhir sampai ke dalam tu,
ke perhampiran dengan sekolah ini maktab tentera di Raja. Berakhir di situ. Tu bas legend tu, Lensing, Saudara Nurit Ridwan, warna putih, kuning, merah. Tapi kalau bas Selangor omnibus tu warna merah. Dia sampai ke Kuala Selangor. Tambang daripada Coket ke Kuala Selangor, tak silap saya 80 sen. Aduh, murah-murah. Kehidupan dulu saudara memang seronok. Segala-galanya senang. Ya Mak Jojo teksi masa tu, betul. Tapi di kota raya teksi. Kalau nak teksi, kalau nak pergi ke Ipoh dan sebagainya, orang tak naik. Kebanyakan orang kalau nak pergi ke Ipoh, mereka lebih suka naik kereta api. Dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Cuma kereta api ni dia singgah-singgah. Singgah daripada Kuala Lumpur, dia berhenti di tak silap saya dia berhenti Kuala Kubu Baru. Dari Kuala Kubu Baru adalah budak-budak jual ni goreng pisang, nasi lemak. Saudara. Tapi ini air ada dalam kereta api tu. Kemudian daripada Kuala Kubu dia sampai ke Tapah. Berhenti sekejap daripada Tapah Road lah saudara, itu tempat stesen kereta api. Kemudian sampai ke Batu Gajah. Batu Gajah dia sunyi sikit, tapi dia berhenti. Dari Batu Gajah baru sampai ke Ipoh. Ipoh sekarang ni lah masih ada lagi. Nurdin Yahya di Kuala Kubu Baru. Betul saudara. Di Kuala Kubu Baru tu adalah anak-anak kecil menjaja makanan. Seronok juga naik kereta api dulu saudara. Tapi lambatlah perjalanannya. Kemudian daripada Kuala Kubu sampai ke Tapah. Tanjung Malim dulu saudara. Tanjung Malim sebab dulu maktab perguruan, guru-guru dia berhampiran dengan maktab perguruan. Saudara Azlin Abdullah daripada Pudu ke Kelang berapa tambang? Daripada Pudu ke Kelang naik bas Srijaya saudara. Dia bukan daripada Pudu. Dia tidak ada bas daripada Pudu pergi ke Kelang. Nak pergi ke Kelang kena naik bas di bas stand Kelang dia orang panggil. Sebab itu dia panggil stesen bas di Kelang. Sekarang ni dia sebut apa ke nama stesen LRT ya, berhampiran dulu balai polis jalan bandar situ. Sekarang dipanggil apa nama tempat tu, itu ini Central Market, Pasar Seni, ya Nurin Raya MPSI. Jadi daripada Pasar Seni itu dululah tempatnya adalah bas stand Kelang dulu. Kalau nak tahu kalau orang sebut Pasar stand Kelang, itulah dekat stesen LRT dan MRT di Pasar Seni. Naik bas dari Srijaya, dari situ pergi ke Kelang saudara. Terus ke Bandar Kelang, dia bukan ke Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang dia lain basnya saudara. Saya tak pernah pula naik bas terus ke Pelabuhan Kelang, tapi berhentinya di Bandar Kelang. Bandar Kelang Diraja, kerana waktu itu istananya masih sampai sekarang lagi lah, istana resmi Tuanku Sultan Selangor di Kelang. Tambangnya saudara dari bas stand Kelang sampai ke Kelang itu daripada ini Jalan Bandar adalah 40 sen. Saya ingat saya dulu suka berjalan. Datuk Mustafa Rahman sekarang dekat dengan Pasar Seni. Sekarang ni dekat Pasar Seni itulah. Saudara Hafiz Mustafa, Waalaikumsalam. Ni kata nombor 19 ke Mindef. Mindef dia selalu Mindef tu last dia tu dekat bukit tu. Dekat padang bola tu. Ataupun stadium sekarang saudara. Ya, saudara Hafiz Mustafa murah tambang lu saudara. Sekarang ni mahal sikit lah. Cuma saya warga emas setengah tambang. Sekarang ni kalau pergi Kajang naik MRT, kalau saya RM1.60 ya. Naik daripada Kota Damansara ataupun daripada Pasar Seni terus sampai ke Kajang. Murah saudara. Saudara cerita masih bas mini tak ada katanya, yang banyak bas 2 tingkat 10 tayar. Itu di Singapura. Singapura memang sekitar 80-an, 90-an mereka menggunakan bas panjang saudara. Dia macam London lah. Saudara Robiah Osman, Bangkok Bank itu tempat bas mini untuk pergi ke Taman Malewa, nak pergi ke Taman Seri Gombak. Tapi kalau di Selayang dia punya end up dia mulanya kebanyakan daripada jalan silang. Saudara Ayu Tahir masa tu ada burger McDonald ke? Tak ada, masa tu adalah burger tak silap saya harganya RM1.20. Ada, tapi bukan burger macam McDonald saudara. Burger tu anak-anak muda jual.
Dekat bas stand Kelang, silap saya ada dua. Ada dua anak muda kita berjual dia punya burger. Tak ada. McDonald datang Kuala Lumpur tak ada. Masa dulu, saudara, KFC pun susah nak berniaga. Cuma KFC pertama ada di Bukit Bintang. Berhadapan dengan pusat beli belah Bukit Bintang, dia dah ada KFC, Kentucky Fried Chicken, KFC. Dan yang keduanya ada di hadapan, dululah saudara, di hadapan panggung wayang Colosseum. Kalau saudara pergi sekarang ni, kalau saudara makan nasi kandar Ibrahim Shah. Berhadapan dengan Ibrahim Shah dulu ada restoran Kentucky Fried Chicken. Dan waktu itu KFC dia, sebab orang Melayu masa tu tak ramai orang makan ayam saja. Tak tahu pula nak makan dengan kentang. Jadi dia ada nasi sekali. Saudara Mustafa, terima kasih. Saudara Awi Omar. Nombor 19 tu last bulatan jalan Tek P katanya. Nombor 19. Masing-masing ingat saudara. Halib Miran dulu yang ada restoran A&W saja. Restoran A&W yang popular dulu di Petaling Jaya. Sekarang ni ada dua, tapi rasanya yang depan tu dah dia tak ada berniaga lagi. Berhadapan dengan Padang. Di situlah tempatnya anak-anak dara bertemu dengan sang teruna. A&W ni pula tu, saudara, ada pula dia punya kehebatan A&W di Petaling Jaya tu, saudara. Dia boleh makan dari dalam kereta. Parking situ akan ada pelayannya, tanya nak minta makan, kita pun makan dalam kereta. Oh, stylenya saudara tu, saudara. Saudara Samsung, dia kata balik sekolah Maxwell 1979. Makan dalam kereta di A&W punyalah style dengan kekasih. Itu bagi mereka yang punya kereta. Kalau tak ada, sekarang ni dah ada LRT saya, stesen LRT betul-betul di depan dengan restoran A&W. Mengopi di bas stand Kelang sambil tunggu trip. Pusat Rabudin Pasaran. Bas stand Kelang dekat bawah tu, dia sebenarnya di atas tu ada restoran, ada kedai makan. Dan berhampiran dengan bas stand Kelang tu adalah balai polis Jalan Bandar. Maju saya kawasan tu. Dan berjalan sikit lagi, masuklah ke Chinatown. Kalau musim-musim raya, dekat-dekat nak raya, di situlah kita membeli mercun, beli bunga api yang banyak saya. Tapi jangan masuk ke dalam belakang tu, Chinatown tu banyaklah perniagaan-perniagaan hasil datang daripada negara China, perniagaan China situ. Dan banyaklah bahan-bahan barang-barang tiruan, beg, masa dulu kalau popularnya dulu tu beg buaya, krokodil. Tapi masa tu orang tak ramai yang kenal Bale, Faragamo, kurang saudara. Dunhill kurang. Waktu tu jenama-jenama seperti krokodil, apa lagi? Itu yang jenama yang hebat. Saudara Eddie Tahir, Ajoy tak komen pun, tak ada pengalaman. Berbudak je, jangan nyampuk orang tua sembang. Saudara Ismail Muhammad, itu cerita dulu. Memang saudara Ismail Muhammad, ruangan saya ini adalah mengimbau kembali kisah masa silam. Petang-petang begini, sembang, borak-borak dengan teman-teman, supaya kita ingat dan anak-anak muda tahu bagaimana kehidupan dulu bukanlah sesenang sekarang. Dulu kami cuma naik bas mini. Dulu kita naik bas panjang. Kalau nak pergi ke Kelantan dulu, tak naik kapal terbang. Jarang kalau nak pergi ke Terengganu, saudara Asmaun. Kita tak pergi ke tempat saudara di Besut tu, macam mana kena naik bas lah. Naik bas dulu, bas Mara, saudara. Cukup popular dulu bas Mara. Dari Kuala Lumpur terus ke Kota Baru. Daripada Kota Baru barulah diagih-agih ke mana. Begitu juga Kuala Lumpur, Kuala Terengganu. Dari Kuala Terengganu sampai naik teksi ataupun naik bas. Sebab itu saudara, daerah-daerah macam di Kelantan dia dekat-dekat. Yang jauhnya cuma Kuala Kerai dengan Gua Musang saja, itu Ulu Kelantan. Tapi dekat sekitar dengan Kota Baru tu berhampiran, tak jauh saudara. Antara Kota Baru dengan Tumpat dekat, Kota Baru dengan Macang dekat, Kota Baru dengan, boleh dikatakan scattered kawasan tu. Bukan jauh-jauh. Begitu juga macam di Terengganu, tapi macam di Ulu Terengganu tu agak jauh. Tapi di Besut ni dulu asalnya negeri di bawah naungan Sultan Kelantan. Tapi nak buat macam mana dulu raja-raja dulu suka berjudi, kalah perjudian, kata ceritanya lah, kalah sabung ayam tak silap saya. Maka dia punya pertaruhannya adalah negeri. Itu di kawasan Besut. Sebab itu di Besut saudara, ramai orang Besut, orang Kelantan. Dia sempadan saudara. Dan saudara Ismail,
Kalau saya selalu mengatakan orang Besut dia tak merasakan diri dia orang Terengganu, dia merasakan diri orang Kelantan. Kalau tak silap saya lah. Saudara. Tahir, Waalaikumsalam. Anak Pak Osman dah masuk lu. Tertinggal bas mini lah tu. Masuk. Dulu, bila konduktor bas tu menjerit masuk, kita senyum sendirian. Kerana yang menjerit itu adalah cerita. Saudara Awi Omar, itu cerita dongeng, cerita dari Besut. Begitulah yang saya dengar. Tidak ada apa perjanjian macam mana di Pulau Pinang. Yang kita dengar, saudara, itu menurut ceritanya. Orang baru cerita dulu-dulu, Raja Kelantan bertaruh dengan Raja Terengganu, berlawan dengan ayam sabung. Bila kalah, maka Besut ini diserahkan pada Terengganu. Kata ceritanya. Tapi belum ada lagi penjelasan, belum ada perjanjian, tak dapat kita baca. Berbeza macam mana di Pulau Pinang. Pulau Pinang memang ada perjanjian. Secara LB Jalil depan Masjid Kampung Baru, Masjid Sate. Ya betul, depan Masjid Kampung Baru tu jalan depan dia. Masjid Sate nak pergi ke sekolah tu. Tak sekarang, di hujung jalan tu saudara ada sebuah syarikat orang Melayu kita ni, dia berniaga menjual alat-alat senjata api. Saudara. Masa itu depan masjid tu kita terus pergi ke Coket Road lah. Samsuri apa tu PM Jangan Saudara Samsuri. Saya saudara Awi Omar, saya asal Terengganu tapi tak boleh cakap Terengganu. Itu macam mana tu Awi? Cloud. Sebab saya baru balik daripada ke Mamang. 2 hari lepas saudara. Mak Jan apa khabar? Saudara Nasir, Gratis Mam, begitu juga Robiah Husin. Robiah Husin baru sampai rumah. Siaran pun dah nak habis. Saudara KD Jabut kata, kena rematch balik lah ni. Kelantan dengan Terengganu nak ambil Besut. Macam mana nak rematch pula? Ayam dah tak ada saya. Kena cari pula sabung lembu atau sabung kerbau lah pula. Saudara KD Jabut. Tapi itu cerita-cerita dulu-dulu saudara. Kadang-kadang sebab itu saya katakan, bila kita bercerita begini, banyak cerita yang elok kita jadikan tauladan. Supaya anak-anak muda kita faham. Perjalanan kehidupan negara kita baru sekitar dalam 60-70 tahun merdeka saja saudara. Kita merdeka 57, kita masih lagi hijau. Sebab itu saya mengharapkan agar warga kita jangan sombong. Mungkin yang mereka yang berkaya tu janganlah merasakan diri tu adalah segala-galanya. Kalau anak-anak orang yang berada sedikit, jangan merasa anda hebat sebab kita tak sama dengan negara luar. Kita baru LRT, MRT, zaman era Datuk Najib. Sedangkan saya pergi waktu tahun 80-an saya di London, tube station ya, kalau dekat Edgeway tu, stesen Edgeway tu 120 tahun lamanya. Itu kereta yang berjalan di bawah tanah. Dia bukan kereta api naik di atas. Kalau daripada setengah bandarnya nak pergi ke airport tu, itu mungkin dah jalan biasa. Tapi kebanyakan LRT ataupun tube-nya bawah tanah saudara. Tahu-tahu dah sampai keluar dari stesen tu, mungkin dekat Edgeway. Saya tengok stesen dah dekat dekat temple lah. Banyak-banyak tempat segitu. Berbeza dengan kita baru lagi saudara. Malahan hari ini London dengan Perancis, dia boleh naik kereta api je menyeberangi Selat Inggeris. Gunakan jalan bawah tanah. Beza kita belum lagi. Bawah laut saudara. Naik kereta api tak silap dari mana. Saya ada naik 2 kali. Terus pergi ke Paris. Bawah tanah macam mana kita pergi ke Pulau Pinang atau ke Langkawi. Tapi apakah tercapai cita-cita kita untuk mewujudkan satu laluan bawah tanah? Sebab walaupun sekarang ni banyak orang bercakap nak mewujudkan jambatan daripada Melaka terus pergi ke Indonesia. Saya kata buat apa? Buat jambatan. Lebih baik buat jalan bawah tanah macam mana Inggeris buat jalan bawah tanah terus sampai ke Perancis. Sepatutnya begitu. Saudara LB Jalil cerita sikit pasal jambatan Gesel ke Pasar Minggu. Itu dulu dia panggil jambatan Gesel tu dulu saudara LB Jalil. Dulu ada pasar. Sekarang ni dah tak ada lah sebab dah roboh. Saudara, banyak belah kiri tu dah roboh, dah dirobohkan dan ada stesen MRT, LRT di Kampung Baru. Dulu ada pasar. Satu pasar Coket, satu lagi pasar Kampung Baru. Nak sampai ke pasar itu dia ada sungai.
melintasi sungai. Tak tahu sungai Gombak, sungai apa saya tak tahu. Sungai kecil, tapi dibuat jambatan. Jambatan kecil saja. Tapi kerana orang ramai datang, maka sempit jalan tu. Jadi bila sempit tu bergeser lah. Sebab itu dipanggil jambatan geser. Tapi anak-anak muda sukalah sangat saya. Tunggu masa saja tengok kalau dia datang seberang sana tu anak dara, dia pun naik jambatan anak dara. Bergeser lah antara pinggul-pinggul anak dara, anak gadis dengan pemuda-pemuda di Kampung Baru. Itu dipanggil jambatan geser. Saudara LB, mungkin anda bertemu jodoh di jambatan geser. Sebab jambatan geser itu mempertemukan banyak jodoh. Kerana di Kampung Baru itu ramai orang dari luar Kuala Lumpur yang bekerja. Saudara, mereka banyak menyewa rumah di sekitar Kampung Baru. Saudara LB Jalil, saya harap itulah kenangan anda. SB Ismi dia minta kisah cinta. Kisah cinta besoklah saudara. Hari ni terowong dasar laut Selat Abdul Hamid ke mana perginya? Kalau travelling dasar laut kita buat nak pergi ke Indonesia. Sekarang ni masing-masing sibuk nak mengadakan jambatan lah. Datuk Rauf kata nak buat jambatan daripada zaman Tun Ali Rastam lagi. Nak buat jambatan tu ke Indonesia. Saya kata betul baik buat jambatan, buat terowong bawah laut. Itu lebih baik macam mana Inggeris membuat terowong bawah laut. Sekarang zaman teknologi, saudara. Tak ada masalah. Rabudin Pasarat, Malaysia tak boleh buat laluan bawah tanah. Takut timbul ke laut. Jadi jawabnya kalau timbul ke laut je Rabudin Pasarat, anda ke laut. Apa khabar saudara Muhammad Ali? Anda kelewatan. Bagaimanapun, terima kasih. Like, share and done. Jadi insyaAllah besok kita bercerita tentang cinta. Saya harap anda rehat-rehatkan minda. Malam nanti jam 9.30 malam, tak silap saya ada buat preparation antara mimpi dan realiti. Malam ini saya akan mengulas tentang kedudukan 6 buah negeri. Itu politik saya. Saya mengatakan tajuk saya malam ini adalah antara mimpi dan realiti. Kita jumpa malam nanti. Kalau boleh anda sila kemukakan pandangan anda. Bolehlah saya mengulas tentang politik. Siang tidak ada politik. Selamat menjamu selera bersama keluarga. Rawatlah cinta kasih bersama keluarga anda. Ingat saudara, keluarga itu adalah diutamakan. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.